Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana telah bersama-sama dalam channel ini. Sebelum kita mulakan, mohon kiranya untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda untuk penambahbaikan pada video-video akan datang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ketawa dulu. Sahidan Kasim belum puas hati lagi dengan jawapan daripada Sani Hamzan. Sani Hamzan ke apa nama dia itu? Saya lupa sudahlah, si Sani lah. Dia tak puas hati apabila diberi penerangan daripada Sani. Dia tanya Sahidan, dari mana dapat berita ni? Sebab belum ada lagi pun allocation, belum lagi ada pun budget untuk semua. Jadi kenapa tiba-tiba ni Sahidan meroyan? Tapi kemudiannya Sahidan muncul lagi. Dia kata dia tak mau jawapan daripada Sani, dia mau jawapan dari Perdana Menteri. Jadi senang saja bagi saya. Pendapat saya begini sajalah. Kalau Sahidan Kasim tanya, dia pun bukannya ketua pembangkang. Jadi kalau dia yang tanya, kenapa mesti PM yang jawab? Sebelum PM jawab, dia kena limpas dulu. Dia kena lalui dulu orang-orang sebelum Perdana Menteri. Kalau orang-orang sebelum Perdana Menteri pun dia tak boleh lepas, macam mana dia boleh lepas Perdana Menteri pula? Kiranya main chess begitulah. Kiranya main chess, sebelum dia dapat makan king, dapat checkmate king itu, dia kena pastikan dulu dia boleh limpas, dia boleh lalu, dia boleh lompat, dia boleh melintang ke apakah, semua pon-pon lah, dia punya castle, dia punya horse, macam-macam lah. Dia kena limpas dulu itu, baru boleh dilimpas Perdana Menteri. Dia kata koyak. Tapi pada pendapat saya, dia yang koyak. Dia yang koyak. Kerana apa? Baru belum lagi Perdana Menteri jawab. Dan dia kena habis. Sebab kena habis kenapa? Sebab belum pun ada budget. Belum pun ada budget. Dia dah kata pembahagian tak adil. Tak diberi kepada ni. Jadi tunggulah. Tunggu budget dulu. Baru boleh kata. Sahidan insists PM should respond on equal allocation for opposition MPs. Itu di dalam tweet terbaru. Di dalam tweet terbaru, Sahidan insists supaya Perdana Menteri yang baik mesti jawab. Tapi pendapat saya itulah, tak payahlah Perdana Menteri jawab. Benda yang begitu simple sudah dijawab pun. Apalagi Perdana Menteri pun jawab yang sama juga. Nak jawab apa lagi? Kalau memang belum ada budget, belum lagi ditentukan budget, belum diluluskan budget itu, apa yang susahnya jawab benda yang sama kan? Nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim pun jawab benda yang sama juga. Sebab itu banyak orang komen di dalam entry daripada Malaysia kini ini, semuanya condemn, semuanya balun tibai Sahidan Kasim. Salah satunya daripada negara gemilang. Dia kata, why are taxpayers paying you? Kemudian ada daripada KEK, NEK8, all they think about is money and to be in power. Dia kata. Then Chris Olivia berkata, the first thing they think is about money for them. Sad, dia kata. And then ada lagi insist, dia kata. Kemudian ada daripada MZ1775, when they were in government, they laugh it off. Dulu waktu dalam government, tak ada benda ni berlaku. Harap-harap tak ada lah. Baguslah kalau tak ada. Keep backing Sahidan, kata Serimis. Lepas itu ada lagi banyak benda lain boleh disuarakan, but still about money. By the way, ada yang nak minat belajar Mandarin. Apa belajar Mandarin pula ini? Not used to work without the tongkat, learn to serve, dia kata. Lepas itu, human being kata, tell me Sahidan. Ada opposition leader, and did the government then give the same to opposition when you are
in power. Ini soalan betul. Dulu waktu Perikatan Nasional jadi kerajaan, samakah nilai yang diberi kepada ahli parlimen pembangkang dan kepada ahli parlimen bukan pembangkang? Samakah? Tolong jawab itulah. Rizal kata, masa jadi kerajaan tak fikir pun perkara ni. Lepas tu dari saya patriotik. Ini memang hebat ni. Pakailah saham dari saham Bernas. Kamu dah kaya raya kan? Katanya. Perlis tidak merancang ke sebelum ini untuk tambah income negeri. Katanya. Diversion, don't get caught by this guy. Katanya. Can you share? You 40 million equally with the people who vote you. Kata Jack. Okay, so Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah subscribe channel kita ni. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak. Dan saya juga mohon bagi bagi anda yang sudah menonton video ini, sekiranya anda ingin menjadi member di dalam channel ini, kita alu-alukan. Saya mengalu-alukan dan menghargai. Dan kita akan mulakan pemberian goodies, kita akan berikan pemberian giveaway, merchandise, topi, t-shirt, stiker dan sebagainya, keychain dan sebagainya, bermula pada tahun ini, pada bila-bila masa, kepada semua yang terpilih, yang bertuah. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini seperti yang kita tahu, Anwar Ibrahim mengatakan bahawa dia menasihatkan supaya sekurang-kurangnya orang yang sudah punggah wang berbilion itu kembalikan kepada rakyat. Saya ingin memberikan sedikit reaction untuk ini. Pertama, saya sokong apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Ada dua perkara yang akan pasti berlaku. Perkara yang pertama, pasti akan diadili di akhirat nanti. Tak boleh lari. Memang tidak boleh lari. Kerana Tuhan itu tidak boleh ditipu, tidak boleh dipermainkan. Tidak boleh, kerana dia maha tahu. Nak sembunyi macam mana pun dia tahu. Nak kata, nak nafi macam mana pun, kalau memang ada pun dia tahu. Kaya di dunia sebentar tak ada gunanya. Sebab hidup yang abadi itu sengsara selama-lamanya. Itu lagi sandi, lagi teruk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu lagi hukuman adalah hukuman di dunia. Mau tidak mau, orang-orang yang memang bersalah, kalau kantoi, kalau ada bukti, dapat dibuktikan dan disahkan bersalah, akan dihukum di dunia juga. Jadi ada dua hukuman, di dunia dan juga di akhirat. Sekurang-kurangnya, kalau sudah, saya percaya, kalau sudah mengembalikan sebahagian, mudah-mudahan Tuhan akan ampuni. Mudah-mudahan akan dikurangkanlah dosa itu. Tapi kalau tidak, lagi beratlah agaknya. Saya setuju kalau kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak untuk sekurang-kurangnya dapat semula, tidak sepenuhnya pun, sebahagian daripada wang yang dipunggah ini. Supaya adil. Kerana kita tahu sebelum ini, dalam kes 1MDB, dalam kes SRC International, dalam kes 1MDB, kerajaan Malaysia mati-matian buat segala yang terbaik, yang sebaik mungkin untuk dapatkan semula sebanyak mungkin wang negara yang sudah disakau itu, yang disalahguna itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, di dalam kes ini juga patut supaya adil, patut dilakukan oleh kerajaan sekarang ini, ialah untuk bersungguh-sungguh untuk berusaha mendapatkan sebahagian ataupun sepenuhnya ataupun berapa sajalah yang mampu untuk dapat, sekurang-kurangnya dapat dikembalikan kepada rakyat.
Kerana bilion itu bukan sikit, itu amat banyak. Boleh membantu, boleh buat banyak perkara. Dapat buat banyak perkara lah. Dapat majukan banyak perkara. Contoh saja, kalau 1 bilion, contoh saja 1 bilion, tapi ini berbilion, maksudnya, okay, let's say 3 bilion saja. 3 bilion saja. Untuk membina jambatan di pedalaman, untuk melintas sungai untuk ke sekolah di pedalaman, saya fikir tidak sampai 100 ataupun tidak sampai 200 ribu untuk jambatan yang kecil. Tidak sampai 200 ribu budget. Ataupun okay lah, let's say lah 300 ribu lah. Berapa banyak jambatan seperti ini boleh dibuat dengan adanya contoh 3 bilion itu. Berapa banyak boleh dibuat? Banyaknya. Kalau buat sekolah pun, kalau buat sekolah, contohnya 3 bilion dapat semula. Kalau 3 bilion, sekolah di luar bandar, sekolah di pedalaman, berapa banyak sekolah boleh dibina dengan 3 bilion, contoh saja. Berapa banyak orang yang boleh dibantu dengan 3 bilion, contohnya kalau ada orang sakit. Ada orang sakit yang memerlukan wang bantuan daripada kerajaan, tapi kerajaan tak boleh bantu kerana tak ada wang. Cuba bayangkan kalau ada 3 bilion itu, berapa ramai nyawa boleh diselamatkan. Itu belum lagi kita sebut tentang pelajar-pelajar yang keciciran. Keciciran kerana ada ibu bapa yang tak mampu lagi bayar yuran kalau ada yuran. Kalau tak ada tak apalah. Berapa banyak anak-anak yang keciciran kerana tidak mampu untuk membeli buku, tidak mampu untuk membeli kasut, tidak mampu untuk membeli baju. Tapi dengan wang, katakanlah ada 3 bilion yang berjaya diambil semula, berapa ramai murid boleh dibantu. Tetapi kerana mungkin adanya orang-orang yang sangat tamak, maka terpaksalah berbilion itu hilang. Bukan hilanglah, dipunggah kata Anwar Ibrahim. Jadi saya setuju untuk kerajaan perpaduan ini, kerajaan yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, bersama-sama dengan Barisan Nasional, bersama-sama dengan GPS, GRS, Warisan, PKDM, begitu juga dengan ahli-ahli Dewan Parlimen yang bebas. Kita berharap semoga ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan semula sebahagian daripada wang ini. Saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mengotakkan komitmennya untuk mendapatkan sekurang-kurangnya sebahagian daripada wang berbilion ini. Kalau tidak, jadi sia-sialah ucapan tersebut. Hanya jadi ucapan biasa. Hanya jadi ucapan mengingat saja, tapi tiada tindakan. Kita berdoa, kita berharap semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat melakukan tugasnya, dapat melaksanakan amanahnya yang telah diberikan oleh rakyat, dipercayakan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memimpin negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jaga kita, Malaysia kita punya, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.